Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sibuk bercakap isu subsidi bersasar kepada rakyat. Kenapa subsidi syarikat besar tidak pula disentuh? Itu komen daripada Profesor Jomo. Pakar ekonomi terkemuka Jomo Kwame Sundram berkata, kerajaan dan pihak berkepentingan memberi terlalu banyak perhatian cuba menyasarkan subsidi untuk rakyat, tetapi gagal melihat persoalan yang lebih penting mengenai ketirisan. Sebagai contoh, katanya, satu perkara utama ialah subsidi yang diberikan kepada syarikat yang masih tidak dipersoalkan dalam perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi. Kita, kerajaan, sangat prihatin terhadap tentang berapa banyak yang dibelanjakan untuk golongan miskin, untuk memastikan hanya mereka yang miskin saja yang akan mendapatnya dan tiada orang lain yang akan mendapatnya. Ahli perangkawan tahu untuk melakukan ini. Anda akan mendapat ralat jenis 1 dan jenis 2 yang merupakan kemungkinan. Kata beliau lagi, yang mungkin adalah kemungkinan atau merupakan kemasukan yang salah dan pengecualian yang salah. Daripada memberi perhatian kepada perkara ini, bagaimana pula dengan subsidi untuk syarikat besar? Tiada siapa yang mempersoalkannya, katanya semasa perbincangan panel mengenai peralihan tenaga di Petaling Jaya hari ini. Kita benar-benar perlu melihat gambaran yang lebih besar untuk berhenti bertengkar mengenai subsidi hanya kerana disasarkan kepada setiap orang yang miskin benar-benar layak. Tetapi melihat gambaran yang lebih besar tentang ke mana perbelanjaan uang itu pergi dan ikuti uang itu, itulah rayuan saya, kata beliau. Dia berkata, ketirisan lain yang telah dipersoalkan ialah perbelanjaan yang terlalu tinggi untuk projek infrastruktur besar seperti laluan rel Pantai Timur ECRL. Ketika pentadbiran Najib Razak menandatangani perjanjian projek rel itu, ia menelan kos sebanyak 81 bilion ringgit. Namun, apabila projek ECRL dihidupkan semula baru-baru ini, kira-kira 20 bilion berjadi kurangkan dengan berdasarkan pelan penjajaran yang sama, katanya lagi. Lebih teruk, katanya beberapa pakar kejuruteraan memaklumkan projek itu boleh dilakukan kira-kira 1/4 daripada kos berkenaan. Dengan cara ini, untuk ECRL bagi kos RM81 bilion, apa yang kita akan bayar adalah lebih RM110 bilion. Katanya sambil menambah, kos ini akan diwarisi kepada generasi dan datangnya. Kata beliau, datangnya untuk membayarnya. Jomo juga berkata, ECRL bukanlah satu-satunya perbelanjaan luar peruntukan yang dilakukan oleh kerajaan, menyebabkan kerajaan mempunyai liability luar jangka yang tidak diawasi oleh Ketua Jurur Audit Negara dan Akuntan Negara. Menteri Kewangan mengatakan kita memiliki hutang negara termasuk liability sebanyak 1.5 trilion, tetapi Akuntan Negara berkata RM1.4 trilion, tetapi Akuntan Negara tidak memantau perkara tertentu, katanya. Ini adalah kebocoran besar, tetapi tiada siapa yang bercakap mengenainya, jelas Jomo. Perkara tersebut, katanya, berlaku ketika kerajaan meneruskan kempen awam untuk rasionalisasi subsidi. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Anwar Ibrahim berulang kali berkata, adalah adil untuk merasionalisasikan subsidi pengguna supaya subsidi akan dinikmati oleh mereka yang benar-benar layak dan bukan oleh orang kaya atau warga asing. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan tidak lama lagi akan melancarkan pangkalan data mega yang akan memprofilkan semua isi rumah supaya kerajaan boleh menyasarkan subsidi dengan berkesan.
Sementara itu, Jomo mengkritik belanjawan 2024 yang diumumkan baru-baru ini berkata, ia pendekatan salah, sama hal dengan tenaga boleh diperbaharui. Khususnya katanya, kerajaan sepenuhnya ketinggalan dalam biodiesel apabila mengumumkan rancangan untuk memotong subsidi diesel. Ini walaupun negara sudah bercakap mengenai biodiesel sejak 1980-an katanya. Mengenai penyah karbon, Jomo berkata, terdapat banyak tumpuan kepada slogan terkini seperti penetapan harga karbon dan bukannya kelebihan yang sedia ada negara dalam sektor industri yaitu pengeluaran panel fotovoltaik solar. Malah katanya pasaran karbon hanyalah satu cara untuk membolehkan pencemar membeli permit untuk terus mencemarkan alam. Kita semua bertengkar sama ada empangan mikro lebih baik dan apakah kesan buruk empangan mikro berbanding panel solar. Tetapi kita perlu bertanya soalan yang lebih besar. Kami nomor 2 di belakang China dalam pengeluaran PV solar dan China tidak mengekspor kebanyakan produk keluarannya. Terdapat kurang daripada 200 komponen dalam PV solar. Berapa banyak komponen proton kendaraan? Kita boleh capai buat 400 komponen dalam proton tetapi tidak boleh buat 200 komponen dalam panel PV solar. Apabila teknologi itu sudah pun stabil sejak tahun 1990-an. Rayuan saya adalah untuk membetulkan keutamaan kita katanya. Turut bercakap dalam panel mengenai pembiayaan hanya peralihan tenaga ialah Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Kewangan Maximilian Tarik Konrad. Menjawab soalan mengenai cukai karbon, Maximilian berkata, kerajaan sebenarnya sedang mengkaji pengenalan cukai itu yang sesetengah pihak berpendapat boleh mengubah amalan perniagaan dan mengurangkan pelepasan karbon. Malah katanya perniagaan juga telah meminta kerajaan memperkenalkan cukai sedemikian. Ini kerana peruntukan atau peraturan kesatuan Eropah yang menetapkan ekspor mereka akan dikenakan penalti untuk korban yang dikeluarkan semasa pengeluaran. Pihak perniagaan berkata mereka lebih suka membayar kepada Malaysia daripada membayar kepada EU. Cadangan ini akan datang tetapi kita perlu melihat apakah kesannya kepada rakyat dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana di Malaysia. Dan kemudian terdapat subsidi di luar negara, di luar sana yang sebenarnya merupakan cukai karbon negatif dan kami sedang melihat bagaimana untuk menjadikannya lebih disasarkan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini memang luar biasa, membabitkan anak bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin. Apabila hari ini Peguam Negara telah menolak representasi kes minyak masak melibatkan anak Hamzah Zainuddin. Representasi dikemukakan Peguam Muhammad Faisal Hamzah ditolak melibatkan 9 pertuduhan, mengemukakan dokumen palsu dan memiliki minyak masak lebihan. Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi dikemukakan Peguam mewakili anak bekas Menteri Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun terhadap 9 pertuduhan, mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi tahun lalu. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Nur Alimah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazni Nawi pada prosiding di Mahkamah Session Seremban. Faizal adalah anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang ketika ini adalah Ketua Pembangkang. Pihak pendakwaan juga memaklumkan belum menerima sebarang permohonan representasi daripada wakil seorang lagi orang Kanas Saman OKS iaitu Azizul Abdul Halim 55 tahun. Pada tarikh lalu prosiding,
Pihak peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar peguam, Faisal ditolak. Mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini, katanya menurut Harian Metro. Terdahulu, peguam Nasuha Badruddin dan Indran Kumararuguru yang mewakili Faisal berkata, pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Peguam Hasnan Hamzah mewakili Azizul memberitahu mahkamah pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun bagi memudahkan mahkamah, beliau meminta mahkamah menetapkan tarikh bicara. Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan pada 5 Jun, 7, 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Prosiding pada 20 September lalu untuk mendengar keputusan representasi dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri itu tertangguh selepas pihak pendakwaan memaklumkan hanya menerima representasi daripada Faisal, manakala Azizul belum mengemukakannya. Media pada 5 April lalu melaporkan dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi hak dibenarkan. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah rimba Merpati Sdn Bhd sebagai pemegang lesen borong, barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN ketika mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Kesalahan itu dilakukan pada 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2, 12 Ogos 2022. Mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 akta yang sama. Mereka juga selaku pemegang lesen borong didapati melanggar peraturan 9 dalam kurungan 1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974, yaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Berikutan itu mereka didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22 dalam kurungan 4 Akta Sama dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.